Selamat petang semua dan salam sejahtera semua. Apa kabar semua? Baik? Baik. Sehat. Selamat petang. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan tayangkan satu video. Nanti saya minta minta wakil untuk ulaskan tentang video yang cikgu akan tayangkan ya. Oke. Oke. Oke, berdasarkan video yang cikgu tayangkan lagi tadi, video ini tentang apa ya? Boleh tak bagi tahu cikgu video ini tentang apa? Masih sama cikgu. Nampak slide cikgu tak? Saya nampak. Oke, Oke, berdasarkan video yang cikgu tayangkan tadi, tentang video apa tersebut? Tentang apa? Semua dengar? Tanah. Dengar. Pasal apa? Jenis-jenis tanah. Oke, tentang medium semayan. Jadi untuk medium semayan ni kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk menanam pokok. Jadi untuk ni, apakah ciri-ciri pokok yang segar? Boleh tak semua menyatakan apakah ciri pokok yang segar? Contoh pokok yang Warna cerah. Daun yang sihat. ya, betul. Okey, jadi untuk perkataan video tentang cikgu ajar hari ini ialah apakah antara pokok yang segar dengan orang yang sehat. Jadi kalau kita tahu jika pokok itu tidak sehat, jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Boleh tak cikgu nak tahu tentang jadi apa? Layu. Okey, jadi layu. Layu. Okey, betul. Layu. Okey, untuk bagi orang yang tidak sehat, dia akan jadi apa? Dia akan dan untuk yang orang yang sakit ni, dia akan mengalami penyakit kerana dia kurang mengambil gizi seimbang. Begitu juga dengan pokok, jika dia kurang nutrisi di dalam tanah tersebut, maka pokok itu dia akan layu dan tidak segarlah. Jadi begitu juga dengan manusia apabila kita kurang pengambilan gizi seimbang. Jadi contohnya kalau seperti kita tahu contoh penyakit yang ada kita tahu itu kwashiorkor, iaitu penyakit kekurangan protein. Okey, dari situ kita dapat bezakan. Jadi untuk berdasarkan apa yang dibincangkan tadi, apakah tajuk yang akan cikgu sampaikan pada hari ini? Boleh tak nyatakan apa yang cikgu akan ajar hari ini? Tentang apa ya? Kepentingan gizi seimbang, cikgu. Makanan seimbang. Ya, betul. Okey, untuk hari ini cikgu akan ajar tentang kepentingan gizi seimbang. Okey, di hari pembelajaran ini pelajar dapat mengetahui dan mengenal tentang apa itu gizi seimbang. Dan yang kedua, menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Ketiga, menerangkan pengiraan kalori yang diambil dalam setiap hidangan. Dan yang keempat, menyatakan
apa panduan pemakanan seimbang dan kepentingan mengekalkan kesihatan. Okey, untuk yang pertama ni, cikgu nak tahu, boleh tak seorang beritahu apa itu gizi seimbang? Jalil, boleh tak beritahu apa itu gizi seimbang? Hello? Kuantiti makanan yang sesuai untuk makan makanan yang sihat. Ya, betul. Jadi cikgu akan jelaskan di sini ya. Okey, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Jadi di sini kita semua mesti mengambil pemakanan yang seimbang berdasarkan 7 kelas makanan yang diperlukan oleh badan kita dalam kuantiti yang betul. Okey, untuk seterusnya cikgu akan terangkan tentang faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, untuk yang pertama iaitu saiz badan. Dan yang kedua iaitu umur. Ketiga, jantina. Dan yang keempat, pekerjaan. Kelima, keadaan kesihatan. Dan yang terakhir itu iklim. Okey, jadi sini cikgu akan kupas satu persatu untuk faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okey. Untuk yang pertama iaitu, okey, di sini kita dapat lihat iaitu kita nampak yang ini sebelah, cuba nyatakan gambar sebelah ni tentang apa? Okey. Cikgu, slide. Tentang saiz badan, okey. Okey, orang yang mempunyai saiz yang lebih besar perlu mengambil kuantiti makanan yang lebih banyak kerana mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding orang yang mempunyai saiz badan yang kecil. Okey, untuk yang kedua ni tentang umur. Okey, untuk umur, seperti kita tahu, kanak-kanak atau remaja memerlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk tenaga dan protein untuk pertumbuhan kerana mereka sedang membesar dan lebih aktif berbanding dengan orang dewasa. Okey, untuk seterusnya iaitu tentang pekerjaan. Okey, boleh tak bagi tahu cikgu yang gambar ni tentang apa ya? Yang ni. Petani. Okey, petani dengan orang bekerja pejabat. Okey, seperti yang kita tahu, yang bekerja berat ni seperti petani, buruh, nelayan memang memerlukan lebih banyak tenaga kerana mereka melakukan kerja berat. Okey, oleh itu keperluan gizi mereka lebih tinggi berbanding dengan orang yang bekerja di pejabat. Okey, semua jelas? Okey. Jelas cikgu. Okey, itu seterusnya iaitu jantina. Seperti yang kita tahu secara umumnya, lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak daripada perempuan. Okey, untuk yang seterusnya iaitu tentang keadaan kesihatan. Okey, di sini kita lihat gambar ibunya sedang membagi anak dia makan sebab demam. Okey, jadi di sebaliknya, orang yang sakit adalah lemah dan memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai untuk membagi kesihatan mereka supaya dengan lebih pulih. Okey, untuk yang terakhir iaitu iklim. Orang yang tinggal di negara yang beriklim sejuk lebih cepat kehilangan haba persekitarannya berbanding dengan orang yang tinggal di negara beriklim panas. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak untuk mengekalkan suhu badan. Okey, semua jelas tak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori ini? Ada Jelas, cikgu. Okey, jelas. Bagus. Okey, seterusnya cikgu akan masuk kepada tentang nilai kalori makanan. Okey. Bagi sini cikgu akan jelaskan ya tentang nilai kalori makanan iaitu jumlah tenaga haba yang dibebaskan daripada 1 gram makanan. Okey, di sini kita tahu disukat dalam kalori ataupun joule, iaitu 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule.
Lepas tu 1 kilojoule bersama dengan 1 kilokalori. Okey, yang ketiga itu 1000 joule bersamaan dengan 1000 kalori. Semua jelas tak tentang ni? Bagaimana disusun melalui kalori dan joule? Okey. Jelas. Jelas, cikgu. Okey, untuk seterusnya. Okey, untuk nilai kalori dalam kelas makanan. Okey, kita lihat yang pertama iaitu karbohidrat. Itu next tu. Ha? Next. Soalan internet Okey, dah. Oh, okey. Okey, ini kita lihat karbohidrat itu 17.2 kJ. Lepas tu untuk protein itu 22.2. Ini nilai kalori dia per gram. Lepas tu lemak mengandungi 38.5 per gram kilojoule ya. Okey, di sini semua jelas tak tentang ni? Karbohidrat, protein mempunyai nilai kalori makanan per gram yang tersendiri ya. Okey. Untuk yang seterusnya, cikgu akan terangkan bagaimana mengira kalori makanan berdasarkan setiap ni, okey. Cikgu akan terangkan ya. Okey. Ini cikgu akan terangkan tentang bagaimana menghitung bagi setiap kalori hidangan makanan untuk mengetahui nilai kalori makanan tersebut. Okey, di sini semua boleh buka muka surat 57 buka buku teks ya. Di sini ada contoh tentang pengiraan kalori setiap hidangan. Okey, di sini kita nampak apa makanan yang ini senarai menu makan makanan segala sanda. Ini contoh ya. Boleh nyatakan apa ni? Apa makanan yang ada? Nasi goreng, susu dan pisang. Okey, ini cikgu akan bagi link tentang cikgu bagi link tentang bagaimana kita nak tahu nilai kalori makanan tersebut setiap hidangan Mana cek ni? Okey, semua boleh rujuk ni rujuk untuk nilai jadual nilai kalori makanan yang berdasarkan hidangan yang kita ambil. Ini untuk panduan ya. Jadi cikgu terangkan tentang yang ini yang ini tentang nasi goreng. Ini untuk nasi goreng ni dia mengikut kalori nasi goreng, tapi ini nilai telah dikatakan. Okey, untuk satu pinggan tu mengkuali 330 gram untuk satu pinggan. Jadi nilai kalori dia iaitu nilai kalori dia yang untuk satu pinggan ni adalah 640 kcal. Lepas tu pisang dia ada 2 biji. Jadi untuk satu pisang tu dia mengkuali 60 kcal. Jadi darab 2 jadi 120. Jadi untuk susu satu gelas ni dia mengkuali 130 kcal bagi nilai kalori tersebut. Jadi untuk kita tahu nilai kalori bagi sarapan tersebut, kita tambah semua ya. Jadi 640 tambah 120 tambah 130. Jadi nilai kalori sarapan yang diambil ini ialah 890 kcal untuk sarapan pagi. Jadi ini semua jelas tak tentang pengiraan ni? Jelas. Okey, jelas. Okey, di sini kalau semua jelas, di sini ada cikgu nak bagi tahu ada satu info tambahan, iaitu makanan yang mengandungi karbohidrat, lemak dan protein merupakan bahan makanan yang membekalkan tenaga kepada kita. Jadi saranan untuk bagi perempuan adalah kita dapat salah ya. Bagi perempuan kita mengambil betul lah. Bagi perempuan kita ambil 2000 kcal, bagi lelaki itu 1500 kcal sehari. Jadi semua jelas tak tentang ni? Okey.
Jelas cikgu. Okey, kalau jelas, cikgu akan masuk ke bab yang seterusnya, iaitu tentang panduan memperolehi gizi seimbang. Okey, ini adalah panduan kita untuk memperolehi gizi seimbang. Hanya makan dalam kuantiti yang mencukupi. Dan yang kedua, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi, pengambilan gizi daripada pelbagai jenis makanan, daripada pelbagai jenis makanan ini, kita itu kaya dengan karbohidrat, pelawas ataupun protein. Jadi, untuk memperolehi gizi seimbang ini, kita mesti kurangkan pengambilan makanan bergula, berlemak. Dan seterusnya, utamakan pengambilan makanan yang kaya dengan vitamin, garam dan mineral. Jadi untuk seterusnya itu kita hanya perlu sedikit garam dan minyak dalam masakan. Dan yang paling penting adalah pastikan meminum banyak air. Okey, jadi inilah panduan memperolehi gizi seimbang ya. Jadi semua jelas tak tentang ni? Jelas cikgu. Okey, kalau jelas, Jelas cikgu. seterusnya cikgu akan bagi tentang kepentingan mengekalkan kesihatan. Jadi ini menurut kajian tinjauan kesihatan mobiliti kebangsaan pada tahun 2016, berikut penyakit yang dihidapi oleh rakyat Malaysia, iaitu 17.5 kencing manis, 30% tekanan darah tinggi, 47% kolesterol tinggi, 17% obesiti dan 40% berat badan berlebihan. Jadi kita mestilah mengekalkan kesihatan ya, supaya masalah ini seperti yang kita tahu, masalah ini berlaku menunjukkan diet dan gaya hidup rakyat Malaysia yang tidak sihat. Jadi untuk mewujudkan kesedaran tentang gizi seimbang ini, seperti yang kita tahu, kita haruskan lebih giat dari peringkat sekolah lagi. Dan begitu juga untuk kepentingan yang seterusnya itu kita mesti mewujudkan pelbagai makanan berkalori tinggi, dan ini menyebabkan semakin banyak individu yang tergolongan dalam obes. Jadi kita jangan makan makanan berkalori tinggi ya. Seperti kita tahu, masalah obesiti ini bukan saja memberi kesan dari segi penampilan, malah menjelaskan kesihatan tanpa mengira usia dan latar belakang. Okey. Untuk mengekalkan kepentingan kesihatan ini, kita haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti makanan yang rendah kandungan gula, garam, minyak dan lemak. Selain itu, kita harus melakukan senaman dan tidak merokok untuk mengekalkan kesihatan demi mengurangkan risiko diserang penyakit. Okey, semua jelas tak tentang ni? Tentang kepentingan dan kepanduan ya? Jelas cikgu. Okey, Jelas bagus. cikgu. Okey, kalau jelas, Cikgu. cikgu akan ada satu aktiviti iaitu menjawab kuis dekat Kahoot ya. Semua boleh buka Kahoot masing-masing ya. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan tentang nombor pin ya. Okey, semua boleh get ready ya. Buka. Buka Kahoot, lepas tu hanya masukkan nombor saja ya. Okey, semua nampak tak? Kejap Ada nampak slide Kahoot tak? Belum. Kejap Tak ada. Makcik saya nampak ni. Okey, semua nampak? Nampak cikgu. Okey. Nampak cikgu? Okey, nombor PIN adalah 8721220. Okey, semua boleh masukkan nombor PIN dekat Kahoot masing-masing ya. Okey.
Okey, ada lagi nak masuk, baru 17 orang. Mana yang lain? Sekejap cikgu, on the way. Okey. Cikgu tunggu ya. Okey, ada lagi? Okey, kalau tak ada lagi. Ada lagi yang nak masuk? Dah lah tidur. Okey, kalau tak ada cikgu mulakan ya. Okey, ada lagi? Okey, cikgu tunggu ya. Okey, ada lagi tak? Okey, kalau macam tanpa mau masa, cikgu mula ya. Okey, boleh mula ya. Okey, kita start ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita mula ya. Okey, ada seorang salah jawab ya. Semua jawab betul ya. Dari satu orang. Okey, itu soalan seterusnya. Okey, ini skor dia. Okey, next soalan. Okey, gizi seimbang diperlukan untuk membekalkan tenaga untuk latih harian yang diperlukan oleh seseorang. Okey, ada 11 orang jawab betul ya. 11 orang jawab salah. Okey, untuk next. Okey, kumpulan makanan terletak di bahagian atas adalah lemak. Kenapa jawab ada salah ni? Karbohidrat. Karbohidrat kan di bawah. Tidur. Okey, next soalan. Okey, bagus. Semua jawab betul ya. Okey, next soalan. Okey, apakah kepentingan gizi seimbang itu membekalkan tenaga untuk aktiviti harian? Ada dua orang jawab salah itu terhadap penyakit. Okey, itu yang seterusnya. Okey, yang manakah tidak benar mengenai faktor yang mempengaruhi gizi seimbang? Dan cikgu sudah terangkan tadi faktor dia, yaitu jantina, iklim dan saiz badan. Kalau berat badan tiada kaitan dalam faktor tersebut. Okey, untuk soalan seterusnya.
Okey, ini soalan fikiran aras tinggi ya. Semua baca betul-betul ya. Okey, seperti yang kita tahu, menunjukkan jadi jawapan dia betul adalah Encik Rosman memerlukan lebih banyak tenaga berbanding kuantiti kerana golongan lelaki lebih aktif. Jadi lelaki memerlukan lebih tenaga daripada perempuan. Okey, untuk soalan last ni di soalan kiraan, jadi semua standby ya. Boleh kira-kira nanti ya. Okey. Salah. Ada dua lagi ya, salah. Okey, kesan pengambilan. Okey, semua ada yang jawab, 9 orang jawab badan yang mengambil badan yang lebih sihat. Dan 3 orang jawab menyebabkan penyakit diabetes. Okey, next soalan. Okey, ada 7 orang jawab betul dari 8. Okey, untuk soalan last ni, soalan kiraan kalori ya. Jadi semua boleh standby kira-kira ya. Share jawapan. Next. Okey, kalau semua dah jawab, cukup skip ya. Okey, kebanyakan semua berjawab dengan betul ya. Okey, kita lihat siapa yang menjuarai ini ya. Okey, Tahniah Maizura, nombor 3, nombor 2 Akila. Okey, yang pertama itu Sakura. Okey, tahniah ya. Keempat Azrin dan kelima Fahim. Okey, cikgu akan bagi hadiah nanti ya. Okey.
Okey. Sampai di sini saja pengajaran cikgu untuk hari ini. Jadi berakhirnya kuis kau itu, berakhirlah pengajaran cikgu. Jadi untuk kesimpulannya, cikgu meminta dua orang wakil lah, seorang perempuan dan seorang lelaki untuk memberi kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Okey, siapa boleh jadi wakil? Saya cikgu Okey, siapa tu? Zalina. Okey, bagus Zalina. Okey, teruskan. Untuk kelas hari ini saya belajar tentang gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kalori. Contoh jantina, laki lagi perlukan kalori banyak banding perempuan. Lepas tu pekerjaan, umur, iklim. Dan akhir sekali saya belajar tentang kepentingan mengekalkan kesihatan. Okey. Terima kasih Zalina. Okey, untuk wakil pada lelaki, siapa boleh wakil? Fatih boleh wakil? Boleh cikgu. Okey. Apa yang saya belajar hari ini ialah kita perlu mengambil gizi dengan seimbang supaya tidak berlakunya, supaya kita tidak dapat penyakit dan kesan daripada kurangnya gizi seimbang. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih atas refleksi untuk pengajaran cikgu hari ini. Okey, setakat ini saja pengajaran cikgu hari ini. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi hadir ya. Terima kasih semuanya. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.